Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni dapat kita sambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran sirah. Okay, Alhamdulillah Ustazah doakan moga anak-anak tahun 3 hari ini berada dalam keadaan sihat, keadaan gembira untuk sambung pelajaran. Okey. Okey, sebelum Ustazah mulakan lagi, marilah sama-sama kita baca doa. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua tanda tangan minta doa dengan Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedong rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Ustazah harap semua dalam bersemangat sentiasa bersemangat untuk kita sambung pelajaran. Okay, hari ini Ustazah akan masuk tajuk baru, iaitu perkara yang dilakukan oleh orang Ansar bagi membantu orang Muhajirin. Okey, ni ada di muka surat. Okey, kalau anak-anak buka buku sirah, buku teks, ada di muka surat 40. Silap, 42. Okey, di muka surat 42. Ni, jumpa tak? Okey, kita baca sama-sama dengan Ustazah. Siapa dia rajin, dia cepat pandai, okey? Okey, jom kita baca dulu. Apa kisah dia? Perkara yang dilakukan oleh orang Ansar bagi membantu orang Muhajirin. Okey, apa yang orang Ansar? Siapa itu orang Ansar? Siapa itu orang Muhajirin? Okey, dan sebelum ni Ustazah dah cerita kan? Okey, Ansar adalah Muhajirin dulu. Kejap Ustazah ambil pen sekejap. Okey. Kat sini ada dua kan? Satu Ansar, satu orang Muhajirin. Okey, siapa itu Muhajirin? Muhajirin, kalau siapa-siapa ingat yang pembelajaran kita minggu lepas, Muhajirin adalah orang yang berpindah daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Okey, penduduk Mekah yang berpindah, yang berhijrah ke Madinah dipanggil sebagai Muhajirin. Dan penduduk asal di Madinah ialah dipanggil orang Ansar. Okey, faham? Okey, jadi apa yang dilakukan oleh orang Ansar ni? Ni, orang Ansar yang berada di Madinah ni membantu orang Muhajirin. Apa yang mereka lakukan? Okey, yang pertama. Mana Ustazah punya ni? Okey, yang pertama. Seluruh penduduk Madinah sedang menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila mereka mendengar khabar bahawa Nabi akan berhijrah ke Madinah, semua penduduk Madinah menanti-nantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, apabila mereka mengetahui akan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, semua lapisan masyarakat keluar untuk menyambut ketibaan baginda. Mereka bernasyid beramai-ramai dan berarak sepanjang jalan. Okey, dia berarak sepanjang jalan kan? Ni bila Nabi masuk ke Madinah, ni Madinah. Okey, bila Nabi masuk ke kota Madinah, okey, ramai kat sepanjang jalan ni jalan. Okey, ramai orang menunggu Nabi. Ni ramai orang menunggu kedatangan Nabi, menunggu kat tepi ni. Jadi mereka sangat menantikan Nabi. Okey, seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tiba di Madinah pada bila? 16 pada 16 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan. Okey. Yang keempat, semua orang Ansar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelawa baginda singgah ke rumah mereka. Sukanya mereka kan kedatangan Rasulullah. Semua ajak pergi ke rumah mereka. Demi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk singgah di tempat untanya berhenti. Nabi kata, dia akan pergi ke mana sahaja untanya akan berhenti, kat situlah tempat yang dia akan singgah. Okey. Yang kelima, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berhenti. Dia jalan. Tiba-tiba dia berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Rasulullah memutuskan untuk buat apa? Tinggal di situ. Okey. Bila unta dia ni berhenti, Nabi kata, okey, Nabi akan duduk di sini. Sebab ramai sangat yang ajak Nabi singgah ke rumah mereka. Macam mana Nabi nak singgah sedangkan ramai sangat kan? Jadi Nabi ikut apa yang unta dia berhenti. Di situlah tempat Nabi akan duduk. Okey. Kisah sambung nombor 6. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tempat yang Nabi singgah tu kan, tempat yang unta Nabi berhenti tu, ramailah orang Islam datang mengunjungi baginda untuk belajar tentang agama Islam. Okey, yang ketujuh. Berdasarkan keimanan yang teguh, orang Ansar sanggup menghulurkan apa sahaja bantuan kepada orang Muhajirin. Sebab apa? Sebab iman mereka dah teguh. Sebab Nabi ajar cara hidup Islam yang betul. Tak boleh nak sendiri-sendiri. Kena berkongsi. Jadi, orang Ansar ni sangat membantu orang Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah tanpa bawa apa-apa harta mereka. Okey, nombor 8. Orang Ansar sanggup menolong orang Muhajirin dengan memberikan mereka tempat tinggal. Kenapa mereka bagi tempat tinggal? Sebab yang berhijrah daripada Mekah ni Mekah kan? Yang daripada Mekah ni, dia nak pergi ke Madinah, nak pergi berhijrah ke Madinah ni, pada awalnya diorang berhijrah secara senyap-senyap ataupun secara tanpa orang tahu. Kalau orang tahu mereka berhijrah, mereka akan ditangkap. Mereka tak boleh nak berhijrah keluar daripada Mekah. Okey. Jadi, mereka nak bawa apa? Mereka tak boleh nak bawa harta-harta yang berada di Mekah pergi ke Madinah. Jadi, dia pergi tanpa bawa harta yang banyak. Okey. Jadi, orang Ansar yang berada di Madinah ni, orang Ansar ni, dia sanggup membantu orang yang berhijrah tadi ni. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ni kan, Muhajirin. Mereka sanggup bagi harta. Dia bagi tempat perlindungan, dia bagi makanan dan dia orang bagi pakaian. Ni separuh harta benda sebagai modal untuk pencarian hidup, makanan dan pakaian. Malah ada di antara mereka yang sanggup melepaskan isteri mereka untuk diperisterikan oleh orang Muhajirin. Diorang ni sangat, ukhuwah mereka sangat rapat. Persaudaraan mereka sangat teguh. Okey, nombor 9. Melalui ikatan persaudaraan sesama Islam ini, maka wujudlah sebuah masyarakat Islam yang kukuh di Madinah. Kat mana? Di Madinah. Bilangan orang Islam bertambah ramai dan mereka hidup dalam keadaan aman dan damai. Perpaduan inilah yang menjadi asas bagi pembentukan sebuah negara Islam. Okey. Selepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, ramai Islam pun semakin
berkembang. Ramai orang memeluk Islam dan mempelajari berkaitan dengan agama Islam. Okey. Jadi negara Islam di Madinah semakin kukuh, masyarakat semakin baik dan semakin ramai yang memeluk Islam. Okey, seterusnya, kalau kita tengok di muka surat 44 ada latihan. Okey, dia suruh padankan jawapan yang betul. Okey, yang pertama, siapa boleh baca ni? Rasulullah SAW mempersaudarakan siapa? Mempersaudarakan orang apa dengan apa? Orang Muhajirin datang ke Madinah. Kenapa orang Muhajirin datang ke Madinah? Yang ketiga, Ja'far bin Abi Talib. Siapakah dia? Yang keempat, unta Rasulullah berhenti. Kat mana? Nombor 5, persaudaraan yang kukuh. Okey, tengok belah kiri ni. Dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Orang Muhajirin dan Ansar. Yang seterusnya, serba kekurangan mewujudkan negara Islam yang teguh di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, Ustazah bagi masa sekejap. Awak buat. Okey. Dah siap? Ustazah dah baca dah sama-sama tadi kan? Okey, soalan nombor 1. Rasulullah mempersaudarakan siapa? Orang Muhajirin dan Ansar. Pandai. Siapa jawab ni betul? Okey. Nombor 2. Orang Muhajirin datang ke Madinah. Serba kekurangan. Sebab apa mereka tak boleh bawa harta mereka? Okey. Guna pembaris garis cantik-cantik. Okey. Okey, nombor 3. Ja'far bin Abi Talib. Mana yang sesuai? Ya, dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Ini nombor 3. Unta Rasulullah berhenti. Ya, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pandailah semua. Okey, seterusnya. Persaudaraan yang kukuh. Ya, mewujudkan negara Islam yang teguh. Okey, siapa jawab ni dapat 5/5. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah harap semua dapat menyiapkan kerja yang Ustazah bagi. Dan kerja yang sebelum ni, bagi mana-mana yang belum buat, Ustazah harap dapat siapkan hari ini insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya Ustazah nak awak tulis dalam buku tulis di muka surat 45, penghayatan nombor 1 dan 2. Okey, boleh buka muka surat 45. Nombor 1, dia baca banyak cabaran, dugaan dan rintangan yang perlu dihadapi dalam menyampaikan dakwah pada peringkat permulaan Islam. Okay, yang kedua, peristiwa hijrah menguatkan persaudaraan antara umat Islam bagi membantu usaha mewujudkan sebuah negara Islam. Okey, penghayatan ni Ustazah nak tulis dalam buku tulis cantik-cantik. Okey, buat tarikh hari ini dan mata pelajaran sirah. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.